Menjengah tahun 2022 ini, apa azam tahun baru anda? Lain pula ceritanya dengan tetamu kita yang seterusnya ini. Azamnya adalah kayuhan solo mengiringi semenanjung Malaysia. Ini bukan satu perkara yang mudah ya, sebab dia pergi solo. Selalunya bila pergi mengayuh ini dia berpasukan ya. Kalau ada apa-apa jadi boleh sentiasa membantu sampai sini. Tapi dia pergi solo ni banyak sebenarnya aspek yang perlu diberikan perhatian. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut persediaan beliau ke arah ini. Selamat pagi diucapkan Khairi Aslan Abdul Rasid selaku penjelajah solo negara. Aslan, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau penonton nak tahu, Encik Khairil Aslan ini dia bukan satu nama besar yang pernah mengukir kejayaan bukan saja dalam negara, malah di peringkat antarabangsa. Dan kalau saya boleh kongsikan, Encik Khairil ini merupakan orang pertama dunia merentasi glasier suhu -35 di utara India. Wow, satu pencapaian yang sangat membanggakan. Jadi untuk azam tahun 2022 ini, mengiringi solo, mengiringi semenanjung Malaysia, ini saya difahamkan bukan kayuhan yang pertama. Ya, baliknya pernah melakukannya sebelum ini. Betul. Terima kasih Assalamualaikum Malaysia, terima kasih menawar, terima kasih Syahida. So ini sebenarnya untuk perancangan tahun 2023 sebenarnya. So 2022 ni adalah sebagai kata apa, pemanas badan. Untuk 2003 adalah satu big project saya untuk pendakian dunia, G3 8000 Days Expedition. Wow. Saya akan mendaki 3 puncak dunia sekali lagi, tapi 8,000 meter. InsyaAllah kalau dikurniakan kesihatan yang baik, dana yang mencukupi 2023, insyaAllah bulan 4 2023 saya akan terbang ke Nepal untuk pendakian 3 puncak dunia, 1 ekspedisi. Iaitu puncak pertama dunia, puncak keempat dunia dan puncak kelima dunia. InsyaAllah. So untuk kayuhan solo kali ini saya menggunakan basikal fat bike. Basikal yang pertama dunia merentasi glacier ais -35. Saya akan mengelilingi semenanjung Malaysia. Jalan paling jauh iaitu 2,200 km. So target saya 35 hingga 40 hari. Sebenarnya saya ingin menemui sahabat-sahabat seluruh semenanjung Malaysia, follower-follower saya, untuk menceritakan apa yang akan saya lakukan pada 2023 dan sekaligus untuk orang kata apa, kita dah banyak berehat selama 2 tahun dalam pandemik ni. So badan pun dah naik apa semua. So kita nak orang kata apa, refresh balik, reset balik dalam training. So 2022 ni untuk training saja, untuk training, untuk mendapat orang kata apa, saya punya energi yang asal semula. So that's why saya menggunakan fat bike. Fat bike ni adalah satu, kita menggunakan satu kardio yang cukup tinggi untuk menggerakkan jentera fat bike ni lah. Basikal saya seberat 25 kilo. White tire 5.05 adalah tayar paling besar di dunia yang saya pakai sekarang ni. Ni dekat mana ni kalau boleh kongsikan? Okey, ini masa saya buat pendakian 3 puncak dunia di border Tibet utara India. Okey. CB13, CB14 dan Stock Hungary. Berapa meter ni? Yang ini total elevation saya trans gunung ke gunung. Body saya pernah melepasi almost 20,000 meter tanpa oksigen. Tak pakai oksigen? Tak pakai. Wow. Susah tu. Wow, banyak sangat pencapaiannya. Kalau kita lihat tahun 2015 Winter Expedition, 3 puncak dunia di Nepal, 2018 misi 3 puncak dunia di utara India, dan mengiringi semenanjung ini cuma untuk memanas badan saja. Ya. Wow, Syu. Bayangkan. Yelah, kita kena faham lah, dah 2 tahun Ya, betul. berhenti. Memang tak bergerak langsung 2 tahun tu, tak ada training 2 sendiri tahun aja ni lah. kita ada buat lah, tapi kita tak bagi saya selalu tiap-tiap tahun memang ada satu projek. Saya tangguh satu projek untuk ke Irkutsk, Siberia. Saya nak cross berbasikal tasik air tawar paling besar di dunia, suhu -55. Tergendala disebabkan pandemik kan. Saya dah dapat surat kebenaran daripada kerajaan Rusia untuk saya melakukan orang kata apa, kayuhan pertama dunia juga yang merentasi tasik air tawar yang paling besar di dunia daripada Northern to Southern sejauh 688 km. InsyaAllah kalau diberi keizinan awal bulan 1
Saya akan terbang ke Ituk, Siberia. Ni kira salah satu latihan jugalah ni untuk ini salah satu naik latihan. 8,000. Biasa kalau kita nak tengok, saya pun tak tahulah. Ini dari segi saya punya training. Saya suka melakukan satu benda yang di luar kotak seorang manusia biasa. Biasa saya jarang buat public punya ni. Saya createkan saya punya own training. Pasal kita kalau untuk melakukan suatu benda yang cukup besar untuk negara, untuk dunia, training kita ni kita tak boleh buat sekadar ala kadar yang mana orang-orang lain buat. Kita kena create something yang, because ini dia memainkan mental yang cukup tinggi. Physical ni every second dia akan habis. So yang ada, kita kena ada satu tahap mental yang cukup kuat, tinggi, cukup maksimum untuk melakukan benda-benda yang luar biasa ni lah. Saya dengar, saya tengok pun dah rasa penat. Tengok dia kayu tayar besar tu. Aduh, hai. Itu saya setujulah seperti yang Tuan nyatakan tadi. Bukan setakat kekuatan fizikal, tapi kekuatan mental tu. Itu peranan paling utama. Dan kalau penonton boleh lihat di kaca televisyen, itu antara pengembaraan Tuan Khairil lah. Sepanjang perjalanan beliau pernah mengiringi 85% kawasan dunia pernah dijelajah ya. Ini gambar yang saya tenggelam di glacier. Uish, macam mana boleh tenggelam tu? Rekahan tiba-tiba mereka iceberg pecah. Yang satu yang paling teruk masa ni, saya kata ini benda yang paling teruk dalam saya buat. Saya tak boleh nak kayuh. Saya terpaksa buka semua barang beg-beg saya di basikal. Saya terpaksa pikul basikal, mendaki gunung, melempasi satu gunung, hantar basikal, patah balik, ambil barang. Masa ni saya bawa almost dekat 80 ke 90 kg logistik. Lemah jantung dengan 80 kg. Okey, kalau kita tengok helmet di tangan saya ini, dia ada tulisan di tepi ni, penjelajahanku ilmu buat kamu. Ada juga buat penulisan untuk menjadi tatapan khususnya bagi penggemar penjajah. Saya memang sebenarnya buat masa sekarang saya one man show kan. Saya ada banyak footage, saya mengalu-alukan ghostwriter datang berjumpa untuk keluarkan satu kata apa, saya cukup banyak. Kalau ikut-ikut saya tak ada masa untuk melakukan benda, tapi benda tu semua ada pada saya. InsyaAllah satu hari nanti saya akan buat satu like macam coffee book table tentang penjelajahanku ilmu buat kamu. So bagi saya penjelajahan adalah satu ilmu yang tak ada di mana-mana universiti terbesar di dunia. Ini adalah pengalaman yang cukup bernilai daripada intan dan permata. Apabila ada mana-mana individu yang cuba mencipta rekod peribadi, rekod dunia, rekod negara dan sebagainya, mereka ada satu objektif utama yang mereka ingin capai. Kenapa sebenarnya mereka lakukan perkara seperti itu? Bagaimana untuk Aslan? Sebenarnya ini adalah saya rata-rata saya jumpa penjelajah-penjelajah dunia kan. Kita jumpa dekat setiap negara, dia orang melakukan satu misi yang berbeza. Kenapa? Meletakkan satu orang kata apa? Nyawa kita di ujung tanduk. So kita melakukan satu benda-benda yang selalu risiko cukup tinggi. Yang kita tahu kalau anything happen, nyawa kita memang macam tu je. Tetapi mereka tetap buat. Mereka tetap buat membawa setiap nama negara dia mereka sendiri. Sebenarnya adalah satu untuk inspire orang. Bagi saya, kalau kita berjaya menginspire 1-2 orang, kita dah berjaya menginspirasi satu dunia. Betul. That's why kita nak inspire orang, bukan nak buat kerja gila macam kita buat, tapi kejayaan kita untuk menginspirasi seluruh dunia dengan bidang yang diorang ceburi. Itu saja sebenarnya. Kadang-kadang kita diberi kata apa, kelebihan Tuhan bagi kepada saya. Contohnya, saya mampu ada sedikit kederap tulang 4 kerat untuk pergi melihat ciptaan yang Maha Esa. So, saya pergi merasai, dan seolah-olah kita bawa pulang ni, seolah kita share to public, seolah-olah mereka ni pun merasai apa yang kita lalui sana. Seronok dengan cerita Aslan ni. Saya berminat juga sebenarnya dalam bidang, cuma nak pergi tu tak tahulah, saya rasa saya mampu bagaimana ke nak tak. mula. Jadi bila kita ada individu seperti Aslan di studio untuk kongsi pengalaman ini, memang sangat berharga lah untuk, dan juga memberi inspirasi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia kan. Okey, bila kita tengok semua ialah ekspedisi yang dilakukan oleh Aslan ini,
berada dalam situasi yang sangat membahayakan keselamatan nyawa dan sebagainya. Bagaimana orang kata support lah daripada keluarga, rakan-rakan, sahabat anda yang berada di sekeliling apabila Aslan menyatakan hasrat untuk melakukan ekspedisi yang berpotensi besar untuk meragut nyawa? Okey, sebenarnya bagi saya perancangan ni saya dah merancang cukup lama. Okey. Saya journey saya ni orang kata apa car journey Khairil Aslan Abdul Rashid journey daripada umur saya 12 tahun. Saya mendaki gunung pertama berumur 12 tahun. Kat mana? Gunung mana? Saya asal daripada Batu Kurau, Taiping, Perak. Okey. Gunung pertama saya mendaki adalah Gunung Hijau di sebelah Bukit Maxwell. Saya seorang anak jadi kampung yang memang buas waktu kecil main hutan. Walaupun family saya terlalu melarang. Saya anak sulung daripada 4 beradik. So benda ni sebenarnya saya bila kita selalu main-main camp bapak melarang lah, kata apalah, tak ada faedah. Daripada umur 12 saya cakap satu hari nanti apa yang saya buat benda ni akan kata apa menaikkan martabat negara saya sendiri, bangsa dan agama. InsyaAllah. Alhamdulillah saya dah lalui sampai saya dah almost 30 tahun lebih dalam dunia adventure dan saya full time world adventurer 20 tahun. Wow. So saya memang berhajat untuk membuat satu perkara yang besar untuk nama Malaysia ke mata dunia. Allah, inilah salah antara seorang rakyat Malaysia yang berjaya mengharumkan nama negara, yang menjelajah dunia, berjaya mencipta rekod bukan sahaja dalam negara malah juga di peringkat antarabangsa. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Encik Khairil Aslan Abdul Rashid, penjelajah solo negara. Selamat berjaya atas perancangan dan juga misi-misi yang akan datang selepas ini. InsyaAllah. Sekali lagi kalau kita jumpa Encik Aslan dah naik 8,000 meter gunung InsyaAllah 2023 InsyaAllah kita jumpa 2023 Amin. Kita minta pendamping Mama Encik Aslan. Okey, terima kasih sekali lagi berkongsinya kita hari ini di studio berkenaan kejayaan dan juga sikit sebanyak inspirasi lah untuk membuka tahun baru anda untuk menjadi ataupun mencipta kejayaan seperti Aslan juga.